Okey, nombor 5. Tahun 2020, Encik Subra dan isterinya mendapat gaji tahunan RM61,000 dan RM56,000. Jadi Subra ni, jadi Encik Subra RM61,000. Lepas tu, siapa isteri dia? Isteri dia RM56,000. Jadi belanja, dia nak cari cukai pendapatan menggunakan cara taksiran cukai berasingan. Jadi bila suami isteri ni, kita boleh nak cukai bersama ataupun cukai berasingan lah. Okay. Jadi sekarang ni bila berasingan, kita kira asing-asing baru kita tambah lah. Jadi berasingan kita kira asing-asing, lepas tu kita tambah. Jadi sekarang cara nak kira cukai pendapatan, mula-mula kena tahu pendapatan tahunan. Lepas tahu pendapatan tahunan, kena cari berapa pendapatan bercukai. Jadi berapa yang nak kena cukai. Lepas dapat pendapatan bercukai, baru boleh cari cukai pendapatan. Kalau dia dah kasih siap-siap pendapatan bercukai, boleh terus kira cukai pendapatan. Tapi sekarang dia bagi pendapatan tahunan, nampak? Jadi kena kira dulu apa PB ni. So terus ni pendapatan tahunan, pendapatan bercukai, baru boleh cari cukai pendapatan. Okey. Jadi cara nak cari pendapatan bercukai, apa formula dia? Formula dia sama dengan pendapatan tahunan tolak pengecualian cukai tolak pelepasan cukai. Bila cakap pasal pengecualian, dia tengah cakap pasal derma, hadiah, sumbangan macam tu. Kalau cakap pasal pelepasan cukai, dia tengah cakap pasal pembelanjaan individu ataupun keluarga yang tak dikenakan cukai lah. Okay, jadi sekarang ni pendapatan bercukai. Jadi sekarang ni PB lah. Jadi PB saya nak kira Encik Subra SC. Sekata je. Pendapatan tahunan Encik Subra RM61,000. Tolak pengecualian cukai. Sekarang kita tengah tengok. Nampak? Encik Subra punya kawasan. Jadi ini individu, insurans gaya hidup, tabung bersih, insurans pendidikan. Jadi ini semua bawah pelepasan cukai, betul? Sebab dia tak ada derma apa. Jadi okay, kita tutup. Jadi ini akan jadi kosong. Pelepasan cukai. Jadi sekarang pelepasan cukai dia individu dapat RM9,000. Lepas tu insurans hayat, nampak? Kita ada had tau. Bila ada had, tak boleh lebih had. Kalau kurang, okey. Kalau lebih had, kita akan ambil yang had. Jadi RM6,000. Jadi RM6,000. Okey, lepas tu gaya hidup. Dia pelepasan cukai had RM2,500. Dia RM2,000 je. Okey, jadi tambah RM2,000. Nampak saya buat kurungan ni untuk kira nak tambah semua pelepasan cukai. Okey, RM2,000. Lepas tu tabung bersih SSPN had RM8,000. Jadi dia buat RM5,000. Lepas tu insurans pendidikan had RM3,000, dia RM2,600. Semua kurang dari had, jadi kita boleh ambil terus nilai dia. Jadi kita dapat RM61,000 tolak RM24,600. Jadi kita dapat RM36,400. Jadi Encik Subra ni PB Encik Subra pendapatan bercukai dia ialah RM36,400. Okey. Jadi untuk pendapatan bercukai isteri dia sama dengan pendapatan tahunan isteri dia ni RM56,000. Tolak pengecualian cukai, sama tak ada mention pasal derma ke hadiah ke, jadi kosong. Tolak dengan pelepasan cukai. Jadi saya buat dalam kurungan berapa pelepasan cukai. Okey, individu dia, ni isteri dia sekarang.
individu 9,000. Okey. Tambah, saya tambah sebab ni semua nampak sebab kurungan. Kalau nak tolak terus pun boleh, tak ada masalah, tak ada kurungan lah. 9,000, insurans hayat, nampak had 7,000, dia 5,900, boleh ambil. Dan lepas tu gaya hidup, had 2,500, dia had 2,500, jadi boleh ambil. Kurang daripada had kan, 6,000, yang ni had 8,000, boleh ambil lagi 6,000. Yang ni insurans pendidikan, had 3,000, dia duna 2,000, jadi boleh. Nampak? Asal kurang dari had, kita boleh ambil nilai dia. Kalau lebih dari had, kita kena ambil had. Sama dengan 56,000 tolak 25,400. Jadi kita dapat RM30,600. Jadi pendapatan bercukai isteri dia sama dengan RM30,600. Kalau tengok, nampak kita dah selesai cari PB, baru boleh cari cukai pendapatan. Jadi sekarang ni nak kira cukai pendapatan sama dengan, jadi cukai asas tambah cukai atas baki tolak rebate. Rebate ni ada dua. Satu, bila PB kurang 35,000, bila PB kurang 35,000 dapat rebate 400. Dan lagi satu bila zakat lah. Okey. Jadi sekarang nampak cukai asas dengan cukai atas baki ni kita kira berdasarkan pendapatan bercukai. Tengok dekat jadual. Jadi kita tengok sekarang ni Encik Subra ni pendapatan bercukai dia 36,400. Saya lihat sini. RM36,400. Jadi 36,400 dekat kawasan ni, nampak? Kan 35,000 sampai 50,000. Jadi kita tahu, nampak untuk 35,000 pertama 600. Ni kita panggil cukai asas. Jadi cukai asas sama dengan RM600. Okey, lepas tu sekarang kita kira cukai atas baki. Cukai atas baki kita tengok 35,000 pertama 600. Sekarang dia dah lebih. Jadi nak kira-kira berapa 36,400 tolak dengan yang dah tanggung ni. Jadi 36,400 tolak 35,000 darab dengan berapa kadar dia. Tengok kadar dia 8%. Jadi 8/100. Jadi kita dapat 1,400 darab 8/100, kita dapat, jadi dapat 112 ataupun RM112. Jadi kita tengok cukai asas 600, cukai atas baki 112. Jadi kita tengok balik tadi. Jadi cukai asas dia RM600 tambah cukai atas baki dia ialah RM112. Rebate tak dapat sebab rebate untuk yang kurang 35,000 ataupun zakat. Dia tak ada mention zakat dan dia punya PB 36,000 lebih dari 35,000. Jadi dia punya RM712. Nampak? Jadi mana nak tulis lagi ni? Jadi okey, cukai pendapatan dia 712. Okey, jadi sini saya tulis CP dia 712. Jadi cukai pendapatan untuk isteri dia sama dengan, kita kira berdasarkan PB, pendapatan bercukai isteri dia 30,600. Jadi 30,600 dekat sini, nampak? 20,000 sampai 35,000. Jadi RM 30,600. Di mana untuk 20,000 pertama, sini. Jadi kena bayar 150, yang ni kita panggil cukai asas.
Jadi cukai asas sama dengan RM. Jadi cukai atas baki, nampak? Sekarang untuk 20,000 pertama dah cover dekat sini. Jadi untuk baki tu kena tolak lah. Jadi 30,600 tolak dengan yang 20,000 yang dah cover ni. Darab dengan berapa peratus? 3%, nampak? Ada kadar dalam peratus. 3/100. Jadi dapat 10,600 darab 3/100. Kita dapat 318 ataupun RM RM318. Jadi cukai asas 150. Nampak? Cukai atas baki RM318. Jadi cukai asas RM 180 tambah, tengok balik, RM150 tambah cukai atas baki sama dengan RM318. RM RM318. Lepas tu jangan lupa bila bawah 35,000 boleh dapat rebate 400. Tolak dengan rebate RM400. Jadi RM68. Jadi sekarang nampak cukai pendapatan Encik Subra 712. Cukai pendapatan isteri dia sama dengan RM68. Jadi jumlah cukai pendapatan ialah sama dengan Encik Subra punya cukai pendapatan RM712 tambah cukai pendapatan isteri dia RM68. Jadi diorang punya jumlah ialah 780.